Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak start bunyi dah. Awal Zuhur ya sekarang. Puasa seronok. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya lah jua kita dapat meneruskan kuliah kita, dapat meneruskan tugas kita, meneruskan kekhalifahan kita dengan nikmat kesihatan, nikmat masa lapang, nikmat kewarasan akal yang Allah berikan, ya, yang selalunya kita lupa untuk bersyukur. Jadi sebelum kita teruskan, sama-samalah kita menadahkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas semua nikmat yang kita dapat secara percuma ini. Dan hari ini insya-Allah dengan tajuk kita tanggungjawab isteri, ya, kita akan teruskan kuliah ini selama 1 jam insya-Allah. Jadi kalau ikutkan tanggungjawab isteri ini, saya faham, ya, kita sebahagian besarnya sudah memahami, sudah mengetahui dan sudah pun mengamalkan dengan amalan yang terbaik, ya, mengikut kemampuan kita. Jadi penting juga kepada para suami untuk mengetahui apa tanggungjawab isteri, ya, supaya tak confuse kita. Kadang-kadang tanggungjawab kita kata tanggungjawab isteri. Dan isteri pula tanggungjawab dia kata tanggungjawab suami. Jadi kekeliruan ini boleh jadi muncul disebabkan oleh amalan nenek moyang kita ataupun amalan dalam masyarakat kita sejak dahulu, ya, yang sebenarnya tidak seiring dengan amalan agama tetapi sudah pun diterima dalam masyarakat disebabkan oleh kebiasaan, ya, sebab kita dah buat itu dari dulu lagi, ya. Ini selalu kita kata, kita dengar, ya, kita memang dari dulu lagi macam ni. Itulah kebiasaan yang dibudayakan, ya, tetapi tidak semestinya ia datangnya daripada Allah dan Rasul. Jadi bila kita tahu apa sebenarnya yang datang dari Allah dan Rasul, yang lebih baik lagi sekiranya ia tidak terlalu jauh daripada amalan masyarakat kita yang telah kita budayakan, itu lebih baik. Ya, jadi yang pertama sekali, tanggungjawab isteri kepada suaminya dalam rumah tangga adalah taat kepada perintah suami. Selagi mana perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam ataupun syariat agama. Itu lihat A itu, ya, yang pertama dalam muka surat 120. Ini sabda Rasulullah SAW, la ta'ata fi ma'siyati innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak wajib taat, la ta'ata, ya, tak wajib taat sekiranya diperintahkan melakukan perkara maksiat. Suami suruh buat maksiat, tak payah taat, dan jangan takut kita ingkar kerana kita taat kepada Allah lebih daripada kita taat pada suami. Tetapi innamat ta'ah, ya, sesungguhnya diwajibkan taat itu adalah kepada apa? Fil ma'ruf, kepada perkara yang baik sahaja. Perkara yang baik dengan maksud lain perkara yang juga disuruh atau diperintah oleh Allah dan Rasul. Jadi perintah suami yang juga perintah Allah dan Rasul itu wajib kita ikut. Ya, tak payah soal, ya, tak payah tanya kenapa. Itu perintah suami yang juga perintah Nabi yang juga perintah Allah. Tapi kalau perintah suami yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul, bahkan kalau dibuat berdosa kerana ia adalah maksiat, maka kita wajib tidak taat kepada suami kita. Ya, bermakna kita mengikut Allah, ya, kita meninggalkan perintah suami kerana Allah. Yang kedua ialah memberikan layanan yang baik dan menunjukkan taat setia serta kasih sayang yang sepenuhnya kepada pasangan. Kalau kita benar-benar cinta kepada pasangan kita, maka timbullah kasih sayang dan belas kasihan. Ya, sakinah itu mendatangkan mawaddah dan rahmah. Tetapi sekiranya kita tidak sayang,
kita tidak rasa bahagia, yang menyebabkan tidak ada belas kasihan dan kasih sayang antara kita dan suami, boleh atau tidak kita menunjukkan layanan yang baik? Boleh, tetapi tidak terbaik. Layanan itu layanan yang bersifat pura-pura. Layanan itu bukan dari hati, ya, bukan ikhlas. Kita lakukan kerana status kita sebagai isteri. Tapi kalau kita lakukan kepada orang yang kita sayang, kita kasih, kita belas, kita cinta, kita rasa bahagia, maka layanan itu pasti berbeza. Dua-dua baik, tapi dari hati dan bukan dari hati. Jadi sebaik-baiknya kepada setiap isteri, bila kita sudah bergelar isteri, naik pangkat lah. Ya, anak dara kepada isteri itu naik pangkat, bukan turun ya. Naik pangkat. Daripada isteri menjadi ibu, maknanya naik pangkat lagi. Ada orang naik pangkat cepat, ada orang naik pangkat lambat. Ada orang naik pangkat time base pun ada. Ada time base. Dia dah plan dah. Setiap 3 tahun kita kalau boleh nak ikhtiar supaya dapat cahaya mata baru, dapat zuriat baru. Jadi setiap kali dapat anak baru itu naik pangkat. Anak seorang naik pangkat. Dapat anak kedua naik pangkat lagi. Ya, jadi pangkat-pangkat ini bukannya kita perolehi tanpa apa-apa tanggungjawab. Allah bagi, itu rezeki ya. Jadi isteri rezeki, jadi ibu rezeki, ibu anak seorang rezeki, ibu anak dua rezeki lebih, ibu anak tiga lebih lagi, ibu anak empat rezeki lebih lagi. Jadi rezeki-rezeki yang Allah bagi itu secara percuma, bukan datang tanpa tanggungjawab. Setiap satu dengan tanggungjawab. Jadi antara tanggungjawab kita bila naik pangkat dari anak dara kepada jadi isteri, apa kita punya tanggungjawab kepada suami? Layan suami dengan baik walaupun dia bukan orang yang kita pilih. Ya, kalau kita nak lari ataupun meninggalkan tanggungjawab pada suami, maka gugurkan status kita sebagai isteri. Selagi mana status kita ni bernama isteri, selagi itulah di atas nama isteri, maka kita kena menunaikan tanggungjawab. Ya, saya pun dapatlah juga beberapa perkongsian daripada orang-orang yang saya kenal. Ya, bukanlah sahabat-sahabat saya, tetapi saya kenal melalui program-program beginilah. Ya, dalam majlis-majlis, habis kuliah, ramai yang juga datang pada saya ingin berkongsi. Ada yang terlalu privacy, minta nombor telefon. Kita pun berkomunikasi selepas itu secara private. Ya, ada yang kebanyakannya masalah-masalah rumah tangga yang mana mereka sudah tidak boleh menunaikan tanggungjawab itu. Tetapi statusnya adalah masih isteri. Boleh atau tidak ditinggalkan tanggungjawab dalam statusnya masih isteri kerana sudah benci? Jawapannya mudah saja. Tak payah A, B, C, D. Subjektif pun kita boleh jawab. Jawapannya ialah tidak boleh. Ya, selagi bergelar isteri, maka tunaikan tanggungjawab atas kapasiti sebagai isteri itu kerana tidak gugur tanggungjawabnya sebagai isteri walaupun datang benci. Tidak gugur tanggungjawabnya sebagai isteri walaupun suami itu orang yang sudah nusyus kepada Allah. Dia tidak taat pada Allah. Tapi kita sebagai isteri tetap kena taat pada suami. Ya, melainkan suami suruh kita ingkar pada Allah, maka barulah kita tidak taat. Kalau suami itu dia seorang je yang ingkar pada Allah, kita solat dia tak larang, kita puasa dia tak larang, kita bersedekah dia tak larang, kita buat tanggungjawab kita dia tak larang, maka teruskan ketaatan pada suami tersebut. Ya, suami itu dengan Allah itu urusannya, kita dengan suami itu urusan kita. Jadi bukan mudah. Ya, sebenarnya nak kata kat sini realiti itu berlaku, ya, dan macam mana ya saya katanya lah, saya rasa saya dah tak boleh respect langsung sebab saya tahu dia orang yang berdosa. Ya, dia orang yang ingkar, dia orang yang derhaka pada Allah. Saya tak boleh paksa hati saya ni untuk sayang, cinta dan juga kasih pada suami. Macam mana nak buat? Ada yang boleh bantu? Susah kan? Sebab itu kita boleh menasihatkan para suami yang ingin isteri-isterinya patuh dan taat, belas dan kasih, maka hadirkan rasa hormat isteri itu pada suami. Hadirkan dia.
Ya, isteri yang tahu suaminya patuh pada Allah, isteri lebih hormat pada suami. Lagi patuh suaminya pada Allah, lagi hormat isteri itu pada suami. Ya, jadi kepatuhan suami pada Allah itu menentukan tahap kepatuhan isteri kepada suami tersebut. Ya, isteri yang solehah akan terus patuh sedaya upaya yang mungkin. Ya, walaupun dalam keadaan memaksa dirinya, tetapi paksaan itu adalah kewajipan kita. Ya, yang mana pelan-pelan kita cuba membantu suami kembali ke pangkal jalan, bantu suami. Ya, kalau suami kita pendekatannya begini, ikut pendekatan yang sesuai dengan dia. Jangan ikut cara orang lain. Ya, yang mana sifat suami orang lain itu tidak sama dengan sifat suami kita. Jadi insya-Allah dengan bantuan dan pertolongan Allah, jika kita ini ikhlas, ya, dengan doa lagi, insya-Allah ya, kita akan bantu suami kembali. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan diri dan harta suami semasa suami tidak ada di rumah. Itulah pasti ya, kita pun semua tahu. Begitu juga sebenarnya suami kepada isteri. Jaga kehormatan dirinya untuk isteri. Jaga kehormatan dirinya dan isterinya semasa isteri tidak ada di rumah. Ya, situasi ini berlaku secara seimbang. Jadi bila firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ini ayat yang ke-31, Allah katakan wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Maka adakah lelaki boleh tidak menyekat pandangannya dan boleh memandang yang haram? Jawapannya tidak. Ya, walaupun disebutkan di sini perempuan, tetapi larangan ini juga terpakai kepada lelaki dan memelihara kehormatan mereka kedua-duanya. Ya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya kepada dua-duanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Ini semua kita tahu. Illa ma zahara minha, apa yang zahir. Ya, apa yang zahir itu yang kita jelas hari ini dari segi aurat, yang kita kena tutup semua anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Ya, jadi kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala bersebab, ya, berhikmah. Jadi sebab dan hikmah itu kita faham, ya, untuk menjaga kehormatan diri, untuk menjaga keselamatan diri, tetapi dia mungkin boleh tetap berlaku jenayah-jenayah seksual. Tetapi sekiranya kepatuhan ini dituruti, maka apa yang berlaku itu mungkin tidak pada kita tetapi kepada orang lain. Ya, sebab ini adalah larangan dari Allah, bukan daripada ketua jabatan. Ya, bukan daripada penggubal undang-undang. Bukan daripada pemerintah-pemerintah. Maka bila datangnya dari Allah, sudah pasti kepatuhan itu tidak perlu kita persoalkan. Ikut sahaja. Ya, dan kalau masih berlaku, itu adalah ujian yang ada sebabnya dan ia tidak bermakna ia berlaku walaupun kita ikut, maka bermakna undang-undang Allah itu gagal. Tidak. Ya, ujian-ujian ini akan mendatangi kita bersebab. Dan apa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dengan syarat kita adalah orang yang sabar. Jadi dalam rumah tangga ini memang banyak ujian. Terlalu banyak ujian. Saya ingat kalau dalam ceramah-ceramah ataupun forum-forum umum, kita cerita pasal zakat pun soalan masalah rumah tangga. Kita cerita pasal wakaf, soalan rumah tangga. Dia cerita pasal pendidikan awal kanak-kanak pun bila datang soalan, cerita pasal masalah rumah tangga. Dia berkait. Ya, kalau cerita pasal sedekah pun tiba-tiba soalannya tanya, boleh tak saya sedekah duit suami bagi pihak suami sebab dia terlalu kedekut. Jadi saya terpaksa curi duit dia untuk bersedekah supaya dia dapat pahala sedekah. Nak tunggu dia sedekah ustazah memang taklah, kata dia. Jadi dia terpaksa curi untuk sedekah. Saya pun, ada juga macam ni ya. Isteri tu Masya Allah lah.
Nak suruh suami tu sama-sama melangkah ke syurga. Terpaksa mencuri duit suaminya untuk bersedekah supaya suami dapat pahala. Boleh ke? Bunyi macam bagus dah tu. Ya, sama-sama nak bantu suami masuk syurga. Bersedekah lagi. Tapi di awalnya mencuri. Boleh? Bersedekah itu wajib ke? Sunat. Jadi tidak boleh kita mendahulukan yang sunat, yang berlawan dengan yang haram. Mencuri itu haram. Ya, bersedekah itu sunat. Sunat tidak setara dengan haram. Jadi tak boleh buat perkara haram untuk menunaikan yang sunat. Gitu. Ya, jadi baliklah dia pun kepada cerita tadi bila kita dah jawab, itulah ustazah saya dengan suami saya, itulah masalahnya, memang susah lah ya orang kedekut ya ustazah ya. Sudah. Saya kata ni cerita zakat ke cerita suami dia ni. Ya, ceritanya pasal sedekah tadi. Akhirnya berlarut. Jadi apa pun ya, kita jagalah harta suami dalam makna tak boleh pun kita mencuri harta suami dengan maksud yang baik. Sebab mencuri itu haram. Ya, dengan maksud yang baik. Tapi mencuri untuk menafkahi diri sebab suami tak bagi duit, boleh mengambil secukupnya dan tidak lebih. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, banyak kisah-kisah yang baik daripada sahabat ataupun yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tanggungjawab suami menafkahi, dan jika tidak menafkahi maka ambillah sekadarnya, kisah Hindun kan. Tapi tak boleh lebih. Ya, ambil sekadarnya. Kemudian tidak keluar rumah tanpa pengetahuan dan dengan keizinan suami. Ya, susahlah nak minta hari-hari, jadi kita minta setahun terus. Ya, abang saya nak minta keluar rumah, of course semuanya dilakukan dengan menjaga batasan diri sebagai seorang isteri, menjaga aurat, menjaga pergaulan. Jadi saya minta izin setahun teruslah. Koklah hari Jumaat nak pergi Sogo. Kan, lupa nak minta ke, telefon tak angkat, mungkin tengah solat, jadi kita pergi je lah, nanti balik rumah sekarang kita minta. Boleh? Tak tahu nak jawab, ramai buat kan. Ya, tapi kita boleh agak suami kita bagi ke tidak, betul tak? Kita boleh agak, tapi yang lebih baik ialah kita terus minta keizinan itu secara umum. Ya, kecuali suami mungkin kata okey boleh, tapi dia berpesan, tapi jaga solat, tapi jaga aurat, tapi jaga ikhtilat. Jadi syarat-syarat itu yang kita kena penuhi. Dan ada juga suami dia tak pernah pesan pun, tapi isteri-isterinya memahami ya tentang tanggungjawab beragama. Jadi dia sendirilah tahu. Cuma minta izin untuk bekerja ini pun satu perkara ya yang berbeza. Jadi kita minta izin, kadang-kadang tu bila borak-borak pasal kerja dengan suami rasa macam kenapa ya sekarang ni kerja, rasa semua kerja susah sebab tak kena. Buat apa pun bos semua tak setuju. Buat apa pun rasanya kita sehabis baik, tapi sampai ke bos dia kata itu tak betul lah, ini tak kena lah. Susah. Ya, nak naik pangkat pun jadi susah. Adakah benda yang tak kena ya? Adakah abang tak redha apa yang saya buat ya? Sekali-sekala kita tanya. Ya, mungkin masalah kita di tempat kerja ini datangnya kerana kekurangan barokah kita dalam hubungan suami isteri. Sebab kita ada buat sesuatu yang suami tidak senangi, dia ada sebut tetapi kita anggap ianya remeh. Ya, jadi apa yang berlaku, kadang-kadang kesan itu ada tetapi kita tidak menyangka ia daripada masalah kita dengan suami. Jadi sekali-sekala muhasabah diri. Ya, walaupun bendanya rutin yang kita buat setiap hari, ia tidak semestinya betul. Walaupun ia adalah rutin harian yang telah difahami. Jadi kita sekali-kali tanyalah suami kita, minta maaf saya begini. Jadi asalkan dia tahu dan dia maafkan. InsyaAllah selesai. Ya, kemudian melakukan perkara yang menyenangkan hati suami. Ya, jadi ada benda-benda yang tidak salah tapi suami tak suka. Ya, jadi kita jangan buat apa yang suami tidak suka. Ya, kemudian F, menjaga dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Dalam masa kita ni menjaga hubungan dengan suami, jangan lupa kalau kita berstatus ibu, jaga anak-anak kita dan didik mereka dengan penuh kasih sayang. Itu tanggungjawab isteri ya. Kemudian G, menjaga kebersihan rumah tangga, pakaian serta menyediakan makanan dan minuman untuk suami dan anak-anak
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." Ya, kebersihan ataupun kesucian itu separuh daripada iman. Tanda orang yang beriman adalah dia menjaga kesucian dan kebersihan dirinya dan juga tempat ibadahnya, tempat tinggalnya, ya, keluarganya. Kita jaga. Saya pun kadang-kadang bila viral di Facebook kan, rumah sewa yang orang tinggal, dah rasa macam, yelah dulu-dulu tak ada social media ni, kita dengar je orang cakap, orang teruknya dia tinggalkan rumah dah lah, keluar tak cakap pada tuan rumah, sewa dia memang tertunggak 3 tahun. Ya, air api pun tak bayar, ya, keluar masa pandemik. Jadi memanglah rumahan tu tak dikunjungi, tuan rumah pun tak pergi, mungkin tak boleh rentas negeri, kalau negeri berbeza, bila tengok, dah tak ada orang duduk dah, berapa lama pun tak tahu, ya. Tengok-tengok sewa semua hancurlah dengan sampah dan sebagainya. Jadi tengok keadaan rumah, tengok sampah, ada orang macam itu sekali. Kekotoran biasa itu biasa. Ya, sampah tak buang, biasa. Tetapi hidup dengan sampah itu luar biasa. Jadi tahap keimanan manusia. Yang pula tu siap cakap lagi, tengok orangnya Masya Allah, pakai tudung elok je, bersih je nampak kat luar, ya. Bila masuk tengok rumah, Ya Rabbi. Ya, tetapi iman itu bukan diukur dengan pemakaian semata-mata. Ya, lebih baik lagi kalau kita dapat mengukur iman tu dengan hati. Kita scan, macam scan suhu tu. Kan, kalau kita boleh scan dekat hati ni, dekat dada ni, scan, tengok iman berapa degree. Ya, daripada 100, iman berapa, takwa berapa. Allahu Akbar, kalau boleh buat begitulah agaknya senang juga hidup kita ni. Sebab kita boleh ukur iman meningkat atau menurun. Atau tidak meningkat, tapi tidaklah turun. Maknanya kita ni statik aja, tak cukup lagi lah tu, kena tambah. Tapi sekarang kita tidak tahu kita di mana. Jadi mengukur iman itu kadang-kadang melalui kebersihan, ya, kesucian diri dan juga mental dan fizikal kita. Nombor yang seterusnya, tidak menderhaka kepada suami sama ada dengan perbuatan atau perkataan dan sebagainya. Ni soal perkataan, ini payah sikit ni. Macam mana nak jaga, ya. Seorang Muaz bin Jabal, ya, sahabat, bertanya kepada Nabi, minta Nabi khabarkan apakah satu perkara yang apabila dibuat menjadikan kita dekat dengan syurga, menjauhkan kita daripada neraka. Jadi Nabi kata, jagalah solatmu, puasamu, ya, tunaikan zakat dan kerjakanlah haji. Itu Nabi kata. Kemudian Nabi tanya, mahukah engkau aku khabarkan apakah pokok kepada amalan? Amalan yang disebut tadi, apakah pokoknya, apakah tiangnya dan apakah puncaknya? Jadi Muaz kata pasti ingin tahu. Nabi kata pokok kepada semua amalan yang disebut tadi, solat, puasa, zakat, haji, pokoknya adalah mesti Islam dulu. Kalau puasa sempurna bulan Ramadan tapi tak Islam lagi, tapi puasa, maka adakah itu dihitung untuk ke syurga? Tidak. Solat 5 waktu sehari semalam, dah 5 tahun dah solat tak tinggal. Tapi tidak Islam lagi. Bolehkah ke syurga? Tidak. Sebab pokoknya itu tak terpenuhi. Pokoknya Islam. Tiangnya solat. Pergi haji setiap tahun, tapi tak solat. Boleh. Puasa tak tinggal, tapi tak solat. Boleh. Zakat tak pernah miss, tapi tak solat. Tak boleh. Tiangnya tak ada. Ya, maka syurga itu tidak berdiri untuk kita. Kemudian, apakah puncak kepada semua ini? Pokoknya Islam, tiangnya solat, puncaknya adalah sungguh-sungguh, iaitu jihad. Ya, kalaulah kita tidak berjihad, kita tidak capai semua itu. Kerana nak solat, jihad lawan nafsu, malas. Ya Allah, 5 kali pun susah. Ya, tambah-tambah lagi kita dalam keadaan pening kepala lah, sakit perut lah, penat lah, sakit lutut lah, sakit kaki lah, sakit saraf lah.
Ya Allah, susah betul nak solat. Jadi akhirnya tak solat. Tapi kalau tahu bahawa puncak kepada semua ini untuk kita capai mesti dengan jihad, maka jihadlah kita melawan malas itu dengan sungguh-sungguh. Begitu juga puasa. Orang tak tengok pun kalau kita makan. Jadi kita kalau orang tanya puasa, kita cakap je lah puasa, balik rumah kita makan je lah nasi Arab. Kan? Pukul 1 kedai buka dah bazar Ramadan. Pukul 1 dia beli dah dengan air batu. Ais jagung tu pukul 1 beli dah nak makan buka puasa. Macam mana mata yang melihat? Awalnya beli air. Kan? Tahan ke air dia sampai buka puasa tu? Dah lah ikat tepi je. Campur ais dah pula tu. Mulalah mata yang melihat itu ngomel. Ya, jadi semua itu boleh berlaku di kalangan kita. Tetapi kalau ada puncaknya, iaitu ada rasa nak berjihadnya, maka capailah kita 4 perbuatan tadi, insya-Allah ke syurga dan dijauhkan daripada neraka. Habis yang itu, Nabi tanya lagi pada Muaz. Ini tak ada dalam kitab ni, jangan duk cari muka surat berapa ni, belik-belik. Nabi tanya lagi pada Muaz, mahukah engkau tahu apa yang menjadikan semua itu tidak dihitung oleh Allah? Solat dah, puasa buat juga, sedekah pun ya, zakat pun ya, haji pun ya. Jadi Muaz tanya, apakah perkara yang boleh menghalang semua itu daripada berlaku? Jadi Nabi pun tunjuk lidah Nabi. Nabi kata, jagalah ini. Ini kunci kepada semuanya. Pokok ada, tiang pun ada, jihad pun jihad dah. Buat semualah tadi, solat, puasa, zakat, haji. Cukup dah syarat pokok, syarat tiang, syarat puncak. Tapi akhirnya mulut yang berkata-kata itu tidak dijaga. Maka kata Nabi, tidak akan dihumban ke dalam api neraka muka seseorang atau batang hidung seseorang. Tidak akan dihumban ke dalam neraka melainkan dengan lidahnya. Kalau hari ini bukan sekadar lidah tetapi jarinya. Sebab bukan lidah yang bersalah, bukan jari yang bersalah, tetapi hati yang salah. Ya, jadi apa yang kita sebut pada suami, apa yang kita ucap pada suami, apa yang kita kata pada suami dalam keadaan kita marah, ya, dalam keadaan tak marah tak kata. Ya, kalau tak marah elok saja. Dalam keadaan marah, apa yang keluar daripada mulut kita dalam keadaan marah, maka itulah yang mengukur adakah kita ini isteri yang derhaka atau tidak derhaka. Sebab itu masa marah perempuan sekalian pada anak ke, pada suami ke, pada staf ke, pada jiran ke, pada orang mana pun, masa kita tengah marah, tolong jangan berkata-kata. Sebab itu ada pepatah mengatakan, ya, apabila seseorang wanita itu diam, maka bimbanglah. Kerana diam itu sedang memikirkan, adakah aku ingin meneruskan atau terhenti di sini sahaja? Kalau perkahwinan, adakah aku ingin meneruskan perkahwinan ini atau terhenti di sini saja? Kalau tugas, adakah aku ingin meneruskan atau resign sahaja? Itu apabila wanita itu diam. Tetapi diamnya sekurang-kurangnya menyelamatkan kita daripada api neraka. Ya, sebab lidah itulah yang menjadi kunci segala amalan kita tidak diterima Allah. Jadi kerana itu, bila kita kata betul ke Ustazah, ramai wanita di neraka dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dipertontonkan dengan segala kuasa-kuasa dan tanda-tanda kebesaran Allah. Antara yang Nabi lihat adalah ramainya wanita di dalam neraka. Dan kenapa mereka di sana? Tanya Nabi. Kerana mereka menderhaka pada suaminya. Macam mana mereka menderhaka? Dengan ini, dengan lidahnya. Ya, suami kita pesan suruh beli lengkuas, suami bawa balik hadiah. Kita punya marah lah, dah lah
dah awak apa tu, dah naik minyak dah ni. Kan? Sepatutnya kena pupuk halia tu belum naik minyak, tapi tiba-tiba sampai rumah lengkuas. Macam mana reaksi kita? Apa dia? Okey je kan? Saya pun kadang-kadang kalau tak ada halia, saya guna je lengkuas. Tapi kalau orang yang very particular dengan resepi, dia tak ada. Ya? Kalau tak ada bawang merah, saya guna je bawang besar. Kan? Kalau tak ada serai, saya guna je lengkuas. Macam tu. Ya, malah lah, nak makan je pun. Ya, tapi kalau orang yang sangat particular, dia tak derhaka pada resepi-resepi. Jadi tengok-tengok, bawa balik. Dia pesan halia, bawa balik lengkuas. Ke dia pesan lengkuas, bawa balik halia. Tak kisahlah. Yang penting tak betul. Dia pun mulalah keluar yang tak berapa cantik dari mulut dia. Padahal itu tentang halia dan lengkuas. Macam mana halia dan lengkuas itu menjadi sebab aku derhaka pada suami. Dan derhaka pada suami itu menjauhkan aku dari syurga dan mendekatkan dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebab itulah bila marah, diam. Tak boleh diam. Pergi toilet. Buat apa? Ambil wuduk. Kalau nak mandi. 3 kali mandi dah hari itu. Kan? Lepas 3 kali nak marah, 3 kali mandi. Ambil wuduk. Ya, kalau kita sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, kalau sedang baring, tidur. Kan lupa terus dah. Bangun-bangun, elok dah. Ya, Masya Allah. Ya, semudah itu sebenarnya kita ingin lepas daripada neraka. Jadi ingat, bila marah, diam. Termasuklah pada anak-anak kita. Sebab itu kadang-kadang ibu-ibu ni, ya, bila dah marah anak, menyesal. Menyesalnya cakap macam tu tadi. Menyesalnya rupanya yang kita cakap tadi, rupanya dia akan ingat sampai mati. Rupanya apa yang kita cakap itulah yang tidak memotivasikan dia, sekaligus menjadikan dia orang yang gagal seumur hidupnya. Kerana kata-kata seorang ibu, sebab itu ibu sedang marah. Jadi itu implikasi, tapi kepada ibu yang bijaksana dan berhikmah. Maka hikmahnya seorang wanita itu sangat tinggi, ya, apabila dia diam semasa marah. Tapi janganlah makan dalam. Kan nak marah diam, tidak terluah diam-diam, lama-lama yang terhimpun itu, kalau dia dah meletup, maka sudah tak ada apa yang boleh dibuat lagi. Ya, jadi diam kita itu diam semasa marah. Hilang marah, berbicaralah. Sebab itu syarat ibu-ibu nak pukul anak yang salah, pukul boleh, tetapi selepas hilang marah. Itu syarat. Pukul anak semasa sedang marah, berdosa. Walaupun ibu memang berhak pukul anak, tapi bukan begitu mudah, ya, ada syarat-syaratnya. Jadi semasa kita nak bercakap, sebab tu marah pun, tunggu sehingga hilang marah, maka kita bercakaplah selepas hilang marah. Begitu juga dengan suami, ya, supaya kita tidak jadi orang yang menderhaka dengan perbuatan atau perkataan. Seterusnya ialah menguruskan ekonomi rumah tangga dengan baik dan tidak melakukan pembaziran supaya tidak membebankan suami. Jadi wanita-wanita hari ini yang hebat-hebat semuanya, saya ingat mungkin menguruskan ekonomi rumah tangga tu mudah saja. Suami bagi duit tak cukup, kita top up dengan duit kita. Betul? Ada setengah tu memang duit kita top up dengan duit suami. Pun ada juga. Ya, tetapi apa-apa pun yang nak kata di sini, kalaulah, ya, ada senario yang berbeza, kita memang tak guna duit kita untuk urusan rumah tangga, duit suami saja. Jadi duit kita nak simpan, duit suami saja kita guna, simpan pun untuk semua, bukan untuk kita seorang. Ya, jadi yang duit suami tadi guna dengan berhemah. Ya, asalkan tidak membazir dan juga tidak terdekut. Ya, insya-Allah kita selesailah urusan kita dalam rumah tangga, soal keuangan itu dengan suami dan dengan Allah. Jangan membazir. Ya, dan Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan di sini, dan juga, ya, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tidak bakhil kedekut. Dan sebaliknya, perbelanjaan mereka adalah betul sederhana antara kedua-duanya. Antara
kedekut dan antara bakhil. Ini yang kita kata berhemah. Ya. Jadi sekarang ini anak-anak kita duduk dalam zaman yang Masya Allah banyak sangat ujian. Ujian makanannya, ujian minumannya, minuman pun pening saya tengok minuman. Ni, kita jagalah supaya anak tidak biasa dengan membazir, tak biasa makan makanan yang tidak sihat, yang bergula banyak, pewarna banyak, kan? Yang tidak bagus untuk otak dan sebagainya. Tapi dah duduk asrama, kalau outing, boleh beli apa yang dia nak. Sebab mak ayah pun tak tahu apa yang dia beli, ya, apa yang dia makan. Jadi itu pun satu cabaran. Kadang-kadang anak-anak di rumah order dengan Grab. Bila keluar memang tak boleh dengan mak ayah, tapi mak ayah tak ada kat rumah. Jadi order dengan Grab. Awak masuk ke rumah, dapatlah makan. Kita dulu kalau tak keluar dengan mak memang tak ada apa lah boleh dia beli. Kecuali hak kedai dekat-dekat. Ya, kalau nak pergi jauh-jauh memang tak boleh. Walau apapun, ya, pastikan anak-anak tu kita latih supaya tidak membazir daripada kecil lagi insya-Allah. Dan yang terakhir, berhias untuk suami. Isteri hendaklah sentiasa berada di hadapan suami dalam keadaan menarik dan kemas. Jangan sampai suami kita tegur, kenapa nampak macam tak kemas? Kenapa macam nampak serabut? Kenapa nampak macam stres? Itu semuanya antara pertanyaan-pertanyaan yang tidak positif. Yang jadi kita sebagai isteri sepatutnya rasa malu apabila suami membuat teguran-teguran begitu. Dan dengan syarat suami kita mestilah dalam keadaan kemas. Janganlah dia serabai, dia nak suruh kita kemas. Kan? Dia suruh kita jaga itu ini, dia tak jaga sebagai contoh. Jadi bukanlah bermakna Islam ini agama yang hanya memerintah pada isteri menjadi terbaik. Sedangkan suami tidak perlu. Bukan begitu. Ya, dalam keadaan arahan-arahan ini ditujukan kepada seorang isteri, ia bermakna suaminya dalam keadaan yang lebih baik daripada itu. Sebab itu syarat nikah ni mesti sekufu. Apa pernah dengar kan sekufu? Apa maknanya? Sama taraf. Bagaimana sama taraf itu berlaku? Apa yang dimaknakan sebagai sama taraf? Pendidikan, keuangan, umur, apa lagi? Ya, jadi dalam syaraknya selalunya sekufu ini kalau dalam konteks kita faham begitu. Sekufu ini sama taraf. Ya, keuangannya, pendidikannya, ilmu agamanya, umurnya, budaya dan cara hidupnya. Kalau boleh biarlah sama supaya boleh menjamin kebahagiaan. Sama taraf atau sekufu ini dalam makna syarak ialah apabila isteri itu setara atau kurang dari suaminya. Setara atau kurang. Dari segi pendidikan, kalau kita kata sama taraf, maknanya kalau isteri tu ada degree, suami ada degree, kita kata sekufu. Ya, sebenarnya macam mana? Sebenarnya kalau suami tu ada degree, maka isterinya sekurang-kurangnya ada degree atau tak sekolah. Paling teruk dia tak sekolah. Itulah sekufu. Isteri tidak lebih daripada suami. Itu sekufu dalam makna syarak. Ya, atau suami bekerja, suami kerja apa? Suami adalah accountant. Maka kalau setaraf dengan accountant itu apa? Tak semestinya dalam bidang ekonomi keuangan. Ya, mungkin isterinya kalau suaminya accountant, isteri dia engineer lah kita kata ya. Sama-sama ada degree, sama-sama profesional, itu kita kata setaraf. Kurang tepat. Ya, sebab setaraf itu kalau suaminya cikgu, isterinya cikgu ataupun tak bekerja, ataupun isteri dia memang suri rumah tak pernah sekolah, suaminya cikgu, itu sekufu. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih jauh itu barulah dia kata tidak sekufu. Siapa yang lebih? Isteri yang lebih. Kalau suami yang lebih, sekufu. Sebab apa ya? Kenapa suami mesti lebih? Sebab qawwam, ya, sebab tanggungjawab mendidik itu isteri. Jadi suami. Jadi suami tak bolehlah tak ada ilmu berbanding isteri, dia kena lebih.
Ya, tanggungjawab memberi nafkah itu suami. Jadi suami kenalah lebih dari segi status ekonomi. Kalau setara itu lebih cantik. Begitu juga dari segi budaya, cara hidup, biar suami yang memimpin. Jadi sebab itu kita nak suami kalau tidak lebih setara. Itu sekufu. Tapi suami dia dapat isteri yang lebih segala-galanya daripada dia, maka itu tidak sekufu. Tapi kalau ia berlaku tidak bermakna perkahwinan itu haram atau tidak sah. Tidak. Teruskan macam biasa. Sebab sekufu ini bukan syarat sah nikah. Ya, tetapi ia lebih baik. Ya, jadi kalau tidak sekufu, boleh menikah, tak ada masalah. Seorang sihat, seorang ada 12 sakit kronik. Yang pasangannya seorang lagi sihat. Yang sihat itu siapa? Suami, isteri yang sakit, misal kata. Maka peranan suami adalah qawwam juga, merawat. Ya, merawat bukan makna suami itu mesti tahu semua pasal ubat, tidak. Begitu juga menafkahi makan minum, bukan bermakna suami pandai masak, tidak. Tetapi menyediakan. Tak boleh masak, sediakan makan. Tak boleh masak air, sediakan minum. Macam mana nak sedia? Adakan hamba. Kalau hamba itu kita mampu cari hamba, dia yang menyediakan. Itu zaman dululah. Zaman sekarang orang tak kata hamba dah. Ya, Thermomix. Tak ada Thermomix. Baby. Tak ada baby, kita buat sendiri. Ya, itu ikhtiar daripada suami. Sebab itu suami kena lebih semuanya. Ya, sebab Allah pun sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sebab Allah lebihkan semuanya kepada lelaki berbanding dengan perempuan. Jangan duk question lah. Yo kalau lelaki lebih. Nampak wanita sekarang makin gagah, perkasa. Nampak wanita sekarang makin teguh ekonominya. Nampak wanita sekarang makin cerdas akalnya. Nampak wanita sekarang lebih rasional keputusannya. Maka salah kerana kita sudah mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata lebih itu siapa? Allah. Yang menjamin bahawa lelaki itu lebih dari wanita itu siapa? Allah sebut. Bima faddalallahu ma'dahum 'ala ba'din. Kerana telah diberikan mereka kelebihan berbanding wanita. Yang kata lebih itu Allah yang kata. Dan siapa yang mencipta lelaki? Siapa yang mencipta? Allah. Jadi dah dia yang buat. Dia yang kata. Takkan tak betul? Jadi kita akur. Ya, tetapi soal kita kata wanita hari ini sudah pandai, wanita hari ini sudah kuat, wanita hari ini sudah matang dan sebagainya, itu adalah kerana pemerkasaan yang berlaku. Ya, jadi tidak semua begitu. Hakikatnya adalah fitrah seorang wanita itu kurang daripada lelaki. Ya, tetapi wanita itu kuat apabila melaksanakan fungsi kewanitaannya. Dan lelaki itu kuat apabila lelaki itu melaksanakan fungsi kelelakiannya. Tetapi lelaki tidak kuat sekiranya menjalankan fungsi kewanitaan. Wanita tidak kuat apabila menjalankan fungsi kelelakian. Macam mana wanita menjalankan fungsi lelaki? Menafkahi keluarga. Itu fungsi lelaki. Tapi wanita buat. Dia boleh buat. Tapi tidak kuat. Lelaki. Boleh tak dia tidur dengan anak kecil. Anak bangun malam. Dia dodoikan. Dia bagi susu. Susu botol lah. Bagi susu. Tukar pampers. Anak kencing kena tilam. Tukar tilam pula. Boleh kan dia boleh buat? Boleh, tetapi kurang berkesan. Tidak seperti seorang ibu buat. Nak pujuk anak menangis. Lama-lama anak tu memang ayah pujuk, lama-lama datang kat mak balik. Ya, jadi fungsi itu yang berbeza kerana kekuatan yang telah Allah cipta pada kita dengan cara yang berbeza. Ya, jadi tanggungjawab bersama pun ada, puan-puan sekalian. Kita lihat yang tadi suami dan kemudiannya isteri. Sebelum ini kita bincang suami, kemudian hari ini isteri, dan kita sempat masuk tanggungjawab bersama. Ini sama-sama kena buat. Yang pertama, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengekalkan kerukunan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, tolak ansur dan sabar. Jadi bukan isteri je kena usaha ataupun suami sahaja kena usaha, tidak. Ini adalah kerja bersama.
Jadi apabila ada masalah, kita duduk bincang dan kita cuba selesaikan. Ya, sebab ini adalah tanggungjawab bersama. Jadi pelihara dan didik anak-anak dengan didikan yang sempurna, terutama didikan agama, untuk kita lahirkan anak yang soleh dan solehah yang berguna kepada agama, bangsa, negara dan dunia seluruhnya. Jadi semua ini kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak itu dilahirkan dengan membawa fitrah. Ya, fitrah insani, fitrah manusia, dan fitrah beragama itu sudah dilahirkan dengan lahirnya seorang manusia. Dia tidak boleh hidup sebagai orang tidak beragama, itu melawan fitrah. Ya, jadi yang menjadikan mereka itu Nasrani atau Yahudi atau Majusi, kata Nabi, fa'abawahu, kedua ibu bapa mereka lah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, maka kedua-dua ibu bapanya lah yang memilih apa kepada anak itu. Beragama itu fitrah. Makan itu fitrah. Ikutlah nak makan apa. Makan itu fitrah. Ya, tidur itu fitrah. Ikutlah nak tidur di mana. Tapi tidur itu fitrah. Beragama. Ayahnya, ibunya, jadikanlah anak itu agama apapun. Kerana beragama itu fitrah. Tetapi pasti kita pilih agama yang hak. Yang benar. Kemudian B, suami isteri hendaklah memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak supaya mereka tidak melakukan perkara yang diingini seperti penderaan dan sebagainya. Sebab banyak kes-kes anak-anak yang membuli sahabat-sahabat mereka adalah lahir daripada anak-anak yang telah didera oleh ibu ayahnya ataupun tidak dapat kasih sayang sepenuhnya. Jadi kerana yang dia lahir daripada dirinya itu adalah rasa benci dan marah lebih banyak daripada rasa belas dan kasih. Maka dia mudah marah. Jadi maknanya dia kurang rasa sayang pada orang. Dia kalau ada apa-apa sesuatu yang berlaku, yang cepat datang marah, bukan sayang. Kalau yang cepat datang itu rasa sayang, maka dia mudah memaafkan. Tapi yang cepat datang rasa marah, maka dia mudah berdendam. Kita nak anak kita jadi yang mana? Yang marah atau yang sayang? Kita nak jadi anak yang mudah sayang. Ya, dia bermula dari kita. Ya, sebab itu kita kena bila nak marah anak, ingat yang kita tidak mahu anak ini menjadi anak yang pemarah. Maka sebab itu kita marah, kita diam dulu. Ya, hilang diam kita, barulah kita panggil. Slow talk. Apa yang abang buat tadi, rasa-rasa betul ke salah? Dia pun mungkin boleh jawab dengan jujur. Salah. Abang minta maaf. Kan? Tapi kalau kita marah semasa kita sedang marah, agak-agak anak kita jujur atau tak jujur? Mungkin dia jadi seorang yang defensif. So, dia rasa, saya buat macam ni sebab mak pun macam ni. Bila. Kan? Jadi, dia akan berlawan. Dia akan memberontak. Itu yang kita tidak mahu. Jadi, kita mulakan dengan kasih sayang. Sebab itu Nabi pun nasihatkan kita mendidik anak ini approach-nya berbeza mengikut tahap umur. Ya, kalau dari lahir sampai 7 tahun, approach-nya apa? Kasih sayang. Ya, marah pun nak kena bisik-bisik, sambil peluk-peluk, sambil cium-cium. Cakap pun lembut-lembut. Itu sampai umur 7. Dari 7 hingga 14, macam mana cara kita kasih pada anak-anak? Kalau boleh, semua ilmu biar tertumpah semasa umurnya 7 hingga 14 tahun. Ilmu apa? Ilmu ambil wuduk, ilmu solat, ilmu Quran, ilmu puasa, ilmu bertolak ansur, ilmu berkongsi. Tumpahkan semua pada usianya itu. Sebab sains telah pun membuktikan bahawa perkembangan mental mereka sangat pesat pada usia 7 hingga 14. Apa yang mereka terima pada masa itulah yang akan kekal menjadikan diri mereka. Jadi yang baik-baik semua bagi pada 7 dan 14 itu dalam bentuk pengajaran, perkongsian. Ya, dalam umur 0 hingga 7 itu banyak dalam bentuk pelukan.
dan kasih sayang. Jadi 7 hingga 14 ilmu yang banyak. 14 hingga 21 apa pula? Masa ini kita matangkan mereka. Ya, kalau boleh kita ada masalah dengan dia lah yang kita kongsi. Umurnya 14 sampai 21. Muda lagi 14 hingga 21. Sebenarnya anak kita nampak muda, nampak tidak matang pun kerana kita. Sebenarnya pada usia 14 hingga 21, anak itu sudah matang untuk mendengar masalah ibunya, menyelesaikan masalah ibunya, terutama anak lelaki. Menafkahi ibunya, kalau ayah tak ada, maka yang menafkahi ibunya adalah anak-anak yang sudah boleh menafkahi dirinya. Ya, maka dia perlu menafkahi ibunya. Tak ada ayah, dia menjadi wali kepada kakak-kakak dan adik-adik perempuannya. Kan? Ayah tak ada, tok sebelah ayah tak ada, moyang sebelah ayah tak ada, bapa saudara sebelah ayah tak ada, maka adik kita yang jadi wali nikah kita. Adik lelaki, umur berapa? Yang sudah baligh. So, 14 hingga 21 itu, pada usia itu, selalunya anak sudah mencapai baligh. Ya. Tengoklah, ada yang 15, ada 16, ada 14. Jadi pada usia itu, jangan kita anggap anak kita kecil lagi. Ya, tak payah lagi lah, belum lagi lah. Ya, tidak. Pada 14 itu kita sudah anggap dia sudah cukup matang, boleh mendengar masalah, boleh kita mendengar pandangan dia, kita juga boleh minta dia membuat keputusan ya dengan kita membimbing dan anggap dia sebagai orang yang sudah pun boleh menegur kita apabila kita salah. Ya, dan insya-Allah mereka menjadi orang yang baik-baik. Masa saya buat satu kajian dulu lama dah, lebih 15 tahun ya, tentang mufti-mufti setiap negeri seluruh Malaysia untuk dibukukan. Ya, saya lihat tahap pendidikan mufti-mufti ini pada usia 10 tahun mereka sudah keluar negara menuntut ilmu. Jadi saya pun relate pada keadaan semasa. 10 tahun anak kita di mana? Pakai seluar pun kita kena pakaikan lagi tali pinggang. Kalau anak lelaki. Ya, ada mufti yang umurnya 4 tahun sudah dihantar ke Mekah. 4 tahun. Anak kita macam mana 4 tahun? Lepas tu ada ibu-ibu kata, alah budak dulu lain. Tak macam budak sekarang. Yang menjadikan lain itu, kita yang menganggap anak itu sentiasa kecil, kita yang menganggap anak itu sentiasa tidak matang, itu kita. Sedangkan mereka sudah pun matang. Ya, jadilah anak kita seorang yang penakut, seorang yang tidak berani, seorang yang tidak ada kefasihan lisannya, seorang yang kurang cerdas akalnya, kurang pengalamannya disebabkan oleh kita. Ya, jadi insya-Allah selepas ini anak kita 14 tahun, kita biarkan dia terbang tinggi. Tetapi sudah pasti talinya kita pegang. Ya. Kemudian anak kita umur 22 ke atas, apa berlaku? Kena lepaskan dia pergi. Ya, tetapi teguran, ingatan, ya, anak kita kalau kita pun dah umur 80, anak kita pun dah pencen, ya, kita masih boleh bertanya, dah solat. Kita masih boleh bertanya, dah ajar anak solat. Kita masih boleh bertanya, dah bayar semua hutang fidyah pada Allah. Ya, semuanya adalah ibu. Ya, jadi sebab itu kita tak banyak kerja. Taat patuh pada suami, kemudian amanah terhadap zuriat kita. Tak payah buat yang lain. Kalau nak buat yang lain, pastikan dua itu settle dulu. Kemudian yang ketiga, suami isteri hendaklah memberikan layanan yang baik dan saksama kepada kedua-dua keluarga, kedua-dua belah pihak. Ya, suami hendaklah menunjukkan pergaulan yang terbaik terhadap keluarga isteri dan isteri pula menunjukkan layanan yang terbaik terhadap keluarga suami. Jadi ini soal manusia, soal perasaan, soal keikhlasan, benda yang susah nak dibuat. Ya, ada orang dia sudah penat menjadi orang baik. Maka dia kata sudah sampai waktunya dia menerima layanan yang baik pula daripada orang.
Ya, bila tak terima layanan yang baik, maka dia tidak mahu lagi memaksa diri menjadi orang yang baik. Jadi soal ini susah kita nak tangani, tetapi yang paling utama adalah apabila kita berbuat baik pada orang, buatlah kerana Allah. Bukan buat kerana dia adalah mertua kita. Buat kerana dia adalah ibu suami kita. Buat kerana dia adalah keluarga mertua kita. Tidak. Buat kerana Allah memang suruh kita buat baik pada semua orang. Jadi dengan sebab itu kita tidak mengharapkan balasan daripada dia, tetapi kita mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian suami dan isteri hendaklah sama-sama menanggung susah dan kesukaran dalam rumah tangga dan bekerjasama untuk menanganinya, ya, supaya kita kekal bahagia. Jadi kadang-kadang kita dengarlah ya yang viral dan sebagainya, masa senang, masa susah kita sama-sama, dah senang ada orang lain pula, gitu. Ya, jadi apapun banyakkan komunikasi dengan suami, ya, supaya suami tidak menyembunyikan kesusahan hidupnya. Ya, Masya Allah, ada suami yang tak pernah bagi tahu isterinya yang dia sudah kehilangan pekerjaan, supaya isteri tidak sedih, supaya isteri tidak risau. Jadi tak pernah bagi tahu. 3-4 bulan tidak ada pekerjaan kerana pandemik. Dan akhirnya setiap hari keluar rumah pakai baju macam pergi ofis. Tak ada beza langsung. Sama. Orang balik kerja, dia pun balik kerja. Cukup bulan bayar itu ini dan sebagainya. Tak pernah cerita pada isteri hakikat yang sebenar. Dan isteri pun tak pernah tahu. Sampailah dapat kerja semula. Lepas 4 bulan dapat kerja tempat lain lah. Dapat kerja semula. Jadi dia kata sampai hari ini isteri saya tidak pernah tahu bahawa saya pernah tiada pekerjaan selama 4 bulan dalam pandemik. Jadi pergi mana? Orang keluar pukul 7.30, dia pun keluar 7.30. Sibuk-sibuk macam nak pergi kerja. Tapi sebenarnya duduk di masjid. Cari pekerjaan. Ya, keluar dan duduk di masjid. Sampailah waktu kerja tamat baru balik rumah. Ya, mulianya hati seorang suami, ya, yang tidak mahu berkongsi kesusahan dengan isterinya, ya, tetapi terpulang kepada cara masing-masing. Ya, sampai bila kita nak menyembunyikan kesusahan seorang diri, sedangkan perkongsian hidup itu bermakna perkongsian segala kehidupan. Ya, kalau boleh, itu satu benda yang saya puji, ya, sangat baik. Betul lah kalau tak nak isteri rasa susah dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu, ya, bilakah kita boleh dapat pekerjaan semula. Lebih baik kalau isteri tahu dan sama-sama lalui dan fikir macam mana nak selesaikan masalah. Ya, dan kita ni semakin lama semakin tua, bukan semakin muda. Ya, bila dah makin tua, gangguan kesihatan, bila terlalu fikirkan sesuatu, urusan dunia melebihi kita fikirkan urusan akhirat, maka adalah kemudaratan. Ya, susah macam mana pun kita di dunia, kita kena bimbang urusan akhirat kita lebih daripada urusan dunia. Kalau kita duk bimbang urusan dunia je, akhirat jarang-jaranglah kita bimbang. Masa dengar ustazah berceramah pasal akhirat, bimbanglah masa tu. Lepas tu tak ada dah. Bimbang urusan dunia dah pula lepas tu, lebih baik. Jadi hati-hatilah ya dengan keadaan itu. Kemudian yang terakhir, suami isteri hendaklah sentiasa sabar bila ditimpa masalah atau berhadapan dengan masalah. Ya, sabar itu kuncinya juga dalam rumah tangga. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan dari Tuhan dengan rahmatnya, dan mereka itulah yang akan mendapat petunjuk dan hidayahnya. Siapa mereka? Kita. Ya, jadi insya-Allah puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pagi petang ini ya ialah macam pagi. Sejuk macam pagi, redup macam pagi. Ya, tajuk kita tanggungjawab isteri dalam rumah tangga dan juga tanggungjawab bersama suami isteri. Mudah-mudahan membantu kita untuk menambah kualiti diri dalam rumah tangga sebagai isteri dan ibu, insya-Allah. Jadi saya sudahi kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Lupa nak tanya soalan. Tak ada kok. Minta maaf lah nak laju.